Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan terangkan mengenai subjek asas sains komputer tingkatan 2 untuk tajuk bab 3, iaitu tajuk kod arahan 3.1 persekitaran kod arahan. Dan subtopiknya ialah jenis data dalam segmen kod ya. Jenis data dia ada banyak jenis data. Jenis data dalam segmen kod. Setiap bahasa pengetucaraan mempunyai satu senarai jenis data. Pengisytiharan pemboleh ubah tujuan dia untuk membenarkan atau cara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah dan menyimpan pemboleh ubah. Sekarang mari kita tengok pengenalan jenis data dalam segmen kod ya. Setiap bahasa pengetucaraan mempunyai satu senarai jenis data. Jenis data digunakan semasa pengisytiharan suatu pemboleh ubah untuk membenarkan atau cara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah tersebut dan membolehkan pemboleh ubah tersebut disimpan dalam storan ingatan dengan berkesan. Jenis data yang akan dipelajari ialah integer, double, boolean, char dan string. Jenis-jenis data ini dapat dikelaskan kepada 3 bahagian utama, iaitu nombor, teks dan nilai logik. Nilai nombor atau nilai berangka terdiri daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Nilai teks adalah seperti satu aksara dan satu rentetan aksara. Nilai logik mempunyai 2 keadaan sahaja, iaitu benar dan palsu. Cuba lihat cartan ya. Jenis data dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu jenis data yang berjenis nombor. Contoh nombor ialah nombor bulat, kita pakai int, integer, iaitu sama ada negatif, kosong, 55 atau nombor-nombor lain lah. Jenis data yang berjenis nombor juga ada dalam bentuk nombor perpuluhan. Kita pakai jenis double, iaitu contohnya 3.51, 0.03, negatif 4.57 dan sebagainya lah, nombor perpuluhan. Jenis data berbentuk teks. Contohnya aksara. Aksara kita gunakan char. Jenis data char seperti huruf P besar, huruf H kecil, nombor 7, simbol, hashtag dan simbol-simbol dan simbol-simbol lain lah. Ataupun rentetan, rentetan ataupun perkataan lah. Kita gunakan string. Contoh perkataan sains, CPU atau perkataan-perkataan lain lah. Dan jenis data nilai logik ataupun boolean. Contohnya penyataan yang benar dipaparkan sebagai true dalam atu cara. Kalau penyataan yang palsu dipaparkan sebagai false dalam atu cara. Apa itu pemboleh ubah? Dalam pengaturcaraan, pemboleh ubah ditakrifkan sebagai jenis data pada permulaan aturcara. Jenis-jenis data ini perlu diketahui oleh murid supaya murid dapat membezakan setiap jenis data dan kegunaannya. Murid juga perlu mampu menggunakan pemboleh ubah yang dipilih dengan jenis data yang sesuai bagi aturcara yang bakal dibangunkan. Sekarang ni kita lihat jenis data yang pertama, iaitu integer. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan.
Ia juga dikenali sebagai nombor bulat. Boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar dan nombor positif. Selain ia juga digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan operasi matematik. Okey, dalam pengaturcaraan, integer selalu digunakan dalam penyelesaian masalah matematik yang melibatkan operasi-operasi matematik yang tertentu. Cuba kita tengok jadual 3.1. Iaitu jadual ni menunjukkan operator matematik, simbol dan contoh. Okey. Kalau operasi matematik yang biasa, okey, tambah, kamu gunakan simbol tambah. Okay, kalau di dalam coding, untuk menulis coding sama ada coding Python, PHP ataupun coding programming language yang lain, simbol operator dalam komputer dia berbeza. Okay, untuk tambah dan tolak sama sahaja. Untuk darab dan bahagi sahaja berbeza apabila kamu menulis coding dalam bahasa pengaturcaraan. Okay, kalau tambah, sama saja kamu gunakan simbol tambah. Contoh pengiraan dalam aturcara, 88 tambah 22 sama dengan 110. Okay, simbol yang digunakan sama ada tambah ataupun tolak. Tetapi untuk darab, okay, untuk darab, simbol darab, kalau simbol matematik kamu gunakan simbol darab. Okay, kalau dalam coding, okay, simbol operator dalam komputer, semasa menulis coding, kamu kena gunakan simbol star. Okay, simbol star iaitu sama maksud dia dengan operasi darab. Okay, 23 darab dengan 8, kamu kena tulis 23 star 8. Okay, di dalam bahasa dalam coding, code segmen kamu 23 star 8 bermaksud 23 darab 8 sama dengan 184. Ini cara kita tulis dalam aturcara untuk operasi darab. Jika operasi bahagi, kamu kena tulis simbol slash. Slash. Okey, contoh pengiraan dalam aturcara 66 bahagi 3 iaitu 66/3. Okey, dalam coding kita kena tulis seperti inilah, 66/3 sama dengan 22. Okey, simbol bahagi kita tukar kepada simbol slash dan simbol darab kita tukar kepada simbol star. Okey, semasa kita menulis coding di dalam bahasa pengaturcaraan tertentu. Okey, bahasa pengaturcaraan Python, C dan Java menyokong jenis data integer. Bermaksud kita boleh gunakan jenis data integer ni lah dalam bahasa Python, C dan juga Java. Sinteks umum yang digunakan dalam pengisytiharan nombor integer ialah int. Okay, jadi semasa kita menulis coding, kita tak perlulah eja penuh integer. Kita boleh menulis dia sebagai int saja. Nama ringkasan untuk integer ialah int. Okay, fungsi int digunakan khusus untuk membuat penetapan sesuatu nilai pemboleh ubah adalah sentiasa integer. Okey, cuba kita lihat contoh 3.1 ni. Okey, kod arahan Python yang menggunakan fungsi int, integer, dengan menggunakan perisian aplikasi Python 3.5.2 ataupun versi yang lain pun sama saja. Okay, contohnya jika kita menulis kod segmen begini dalam aplikasi Python, A inilah pemboleh ubah, A sama dengan int, integer lah. Okay, bracket 10. Okay, tutup bracket. Okay, pemboleh ubah A akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi int digunakan. Okay,
Dia nak bagi tahu bahawa 10 ni ialah jenis data yang berjenis integer. So kita tulis int di depan. Okay, B sama dengan integer 29. Okey. Jika kita nak keluarkan output C kan, C sama dengan A tambah B. Okey, jika kita nak keluarkan output C, dalam Python kita gunakan print. Okey, print ni maksudnya kita keluarkan output, kita cetak kita cetak C. Maksudnya kita nak keluarkan output C. Okey, C apa dia tadi? C sama dengan A tambah B. Okey, A pemboleh ubah A ni ialah memegang nilai integer 10. Okey, tambah B. Apa dia B? Pemboleh ubah B ni ialah memegang nilai integer bernilai 29. Okey, jadi 10 tambah 29. Okey, kita keluarkan output C. Apabila kita enter, dia akan keluar ke nilai 39, iaitu A tambah B, 10 tambah 29.